Adakah anda tahu bahawa di Amerika Syarikat sudah ada sebuah bandar Islam sepenuhnya? Ya, sebuah tempat yang telah diambil alih sepenuhnya sebagai sebahagian daripada rancangan mereka untuk berkembang. Bukan sahaja dari Eropah, tetapi juga ke Amerika Syarikat telah pun bermula. Dan sekarang kita sebenarnya mempunyai contoh kes ujian yang sejujurnya agak menakutkan dan sepatutnya membimbangkan Anda serta menjadi peringatan kepada semua orang di luar sana yang berpikir bahwa ancaman ini tidak benar-benar wujud. Betapa nyatanya ancaman ini sebenarnya. Selamat datang ke Pushback. Saya Meirake, host Anda. Pastikan Anda tekan butang langgan dan type video ini untuk lakukan bahagian Anda kerana kami telah mencipta satu gerakan yang sedang melawan dan kami sangat berterima kasih kerana Anda berada di sini. Jadi, jika Anda semua tidak kenal Ray, Anda perlu mengenali mereka. Mereka sedang berjuang menentang CARE dan menentang Islamisasi. Dan video ini menunjukkan dengan baik betapa gilanya apa yang sedang berlaku sekarang di Michigan. Semua orang di sini memang Muslim. Saya rasa mereka patut tukar nama kepada Hal Halal Tramon sekarang. Dan apa yang saya nampak hanyalah orang Muslim. Ada seorang pakcik Muslim di sana, budak-budak Muslim itu, majlis bandaraya pun semuanya Muslim. Malah Datuk Bandar pun Muslim. Malam ini di Rare TV, kami bawakan kajian kes tentang apa yang berlaku apabila sebuah bandar Amerika jatuh sepenuhnya kepada Islam. Hamtramck, Michigan, dahulunya sebuah bandar kelas pekerja Amerika yang dibanggakan, kini menjadi contoh paling jelas di Amerika Syarikat tentang kewujudan masyarakat selari yang terbentuk sepenuhnya. Dan masyarakat selari yang terbentuk sepenuhnya, Anda semua pasti tidak akan percaya betapa meluasnya perkara ini. Seluruh bandar telah diambil alih oleh Islam, dan inilah sebenarnya yang telah kami beri amaran kepada Anda selama bertahun-tahun. Pada Januari 2026, ahli-ahli baru Majlis Bandaraya Hamtramck telah mengangkat sumpah Abu Musa Naim Chowdhury, Yusuf Said dan Datuk Bandar Baru Adam Al-Harbi. Semua jawatan Majlis Bandaraya dan Datuk Bandar kini sepenuhnya dipegang oleh orang Islam. Anda perlu faham itu adalah strateginya, betul? Mereka berusaha membawa masuk ramai orang supaya boleh mengundi wakil mereka ke dalam majlis, kerajaan dan sebagainya. Jadi, apabila mereka berjaya mengundi semua orang ke dalam majlis, semua orang itu adalah golongan Islamis. Maka, tiada apa yang boleh anda lakukan, betul? Tidak, memang tiada. Dan jika mereka mempunyai cukup ramai orang, jika mereka berjaya membawa masuk cukup ramai orang, atau menukar agama cukup ramai orang, atau menakutkan cukup ramai orang, atau bergabung dengan orang bodoh seperti golongan kiri untuk menambah bilangan orang, maka mereka boleh mengekalkan kuasa kerana ini hanyalah permainan angka. Inilah yang telah berlaku di Eropah. Jika anda lihat senarai majlis di katakanlah UK, berapa banyak yang dikendalikan oleh golongan Islamis? Ia bukan satu kebetulan. Ia berlaku kerana mereka telah memutuskan bahawa ini adalah salah satu strategi terbaik untuk mengambil alih sesuatu tempat. Jadi mereka meletakkan seramai mungkin orang di lokasi-lokasi berbeza ini untuk dengan cepat mewujudkan semakin banyak tempat di bawah kepimpinan Islamis. Ia agak menakutkan. Dan semuanya lelaki, termasuk pengurus bandar dan ketua polis. Lawan Datuk-Datuk Bandar Al-Harbi dalam pilihan raya lepas juga beragama Islam. Encik Bai Ghassan Khattab, Husin dan Malik Mahmud. Daripada 12 calon yang bertanding untuk Majlis Bandaraya, 9 adalah Muslim. Hanya seorang wanita sahaja yang bertanding dan dia kalah. Mungkin dia kalah kerana dia tidak berkempen dalam bahasa Arab seperti Datuk Bandar dan Ahli Majlis Bandaraya Yusuf Said. Mereka berkempen dalam bahasa Arab untuk sebuah bandar di Michigan. Kamu semua faham tak? Bukan dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Arab. Sudah tentu, wanita tidak dibenarkan. Siapa peduli tentang wanita bila bercakap tentang perkara ini? Tetapi, kempen sebenar di Michigan dijalankan dalam bahasa Arab. Kerana itulah betapa teruknya pengambil alihan yang berlaku di tempat ini. Astaga, kamu tak akan sangka begitu. Mereka langsung tak sembunyikan. Mereka pun tak cuba berkempen dalam bahasa Inggris dan kata, tengok, kami sedang menyesuaikan diri. Tidak. Kami datang dengan bahasa kami sendiri. Memang betul-betul tiada apa yang kamu boleh buat tentangnya. Dan kami perlu berkempen dalam bahasa Arab sebab semua orang di sini bercakap Arab. Itulah perkara yang menakutkan. Atau semua orang di sini yang benar-benar penting. Kami ada cukup pengundi yang bercakap Arab sehingga kami boleh berkempen dalam bahasa ini dan menang di Amerika Syarikat. Gila betul. Allah, kalau begitu, jika ada sebarang penyelesaian untuk isu kenaikan cukai rumah, insya-Allah kami akan cuba untuk mencapainya dan kami akan cuba membantu penduduk bandar ini melalui kerjasama ini. Dan jangan lupa untuk mengundi Adam Harbi ini pilihan raya dan keluar mengundi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sedang mendoakan rahmat Allah ke atas kita. Saya harus katakan ya, saya memang berharap kita mendapat rahmat Allah. Harapnya bukan Tuhan dia, sebab saya tak begitu suka Tuhan dia. Tapi Tuhan kita, saya harap. Saya harap Tuhan kita merahmati kita dan memberi kita kekuatan serta keberanian untuk benar-benar mampu melawan perkara ini. Ini memang gila. Sebahagian daripada masyarakat yang pelbagai dan makmur ini. Boleh awak percaya yang lelaki ini betul adalah seseorang yang cuba untuk dipilih masuk ke dalam majlis di Amerika? Ini penting.
Lihat gambar ini. Selain daripada fakta yang jelas ada tulisan Arab di sini awak akan lihat dia dan awak akan rasa dia nampak macam lelaki biasa saja. Maksud saya, selain daripada namanya, Yusuf Said, tapi kenapa mereka tak tukar saja nama dia kepada macam Max Baelish atau sesuatu yang tak jelas-jelas Arab? Di sini dia nampak macam orang Amerika biasa, jenis lelaki baik yang awak nak untuk majlis bandar awak kan? Tapi inilah siapa dia sebenarnya. Dan awak boleh tahu, semua itu bukan daripada bendera Amerika palsu ini yang mereka pura-pura sangat cintakan Amerika, tapi sebenarnya daripada ini. Tanda kecil di sudut sini dah cukup untuk beritahu awak semua yang perlu diketahui. Dan inilah lelaki itu. Dan saya amat bersemangat untuk berpeluang berkhidmat kepada anda semua. Lembaga sekolah pun sama saja. Presiden Abdul Malik Al-Tahim, Naib Presiden Mumurtada Obed, kepimpinan lembaga sebelum ini, Syekh Hanias, Salah Hadwan, semuanya Muslim. Malah, dalam mesyuarat awam bandar, penduduk berucap kepada pegawai yang dipilih mereka dalam bahasa Arab. Dan jika anda perlukan tanda tangan daripada masyarakat, kami boleh bantu anda mendapatkan 3 tanda tangan daripada masyarakat dengan syarat anda tidak mencadangkan lebih banyak syarat atau mengeluarkan sebarang undang-undang yang menghalang perkara ini daripada berlaku. Ia dah sampai semua. Ia dah sampai. Ia sudah tiba. Ia bukan sedang datang. Ia dah sampai. Ia dah sampai. Apa benda ni sebenarnya? Saya harap kamu semua juga sedikit terkejut. Baik, terima kasih. Jadi, dia bercakap tentang mengekalkan, membetulkan dan mengambil kira kebimbangan besar sebagai seorang ayah mengenai isu ini. Dalam video ini, bekas Datuk Bandar Khalid yang juga seorang Muslim cukup baik untuk menterjemahkan kenyataannya untuk golongan kafir yang masih tinggal di sini. Ini bukan integrasi, ini adalah penggantian. Jabatan Polis kini secara terbuka memenuhi keperluan komuniti Muslim. Ikon pengambilan dijalankan dalam bahasa Arab. Tanda-tanda kesedaran undang-undang lalu lintas dipaparkan dalam bahasa Arab. Jabatan tersebut memaparkan ucapan Id Mubarak dengan pegawai wanita memakai hijab. Boleh saya cakap macam tu? Bagus. Kalau anda tinggal di kawasan kejiranan yang mempunyai agama berbeza, macam tak apa. Tak ada masalah untuk anda mempunyai simbol dan kenyataan yang berbeza dalam bahasa yang mungkin lebih sesuai untuk anda atau untuk meraihkan agama anda. Itu memang tak apa. Tapi itu bukan apa yang kita lihat di sini. Anda bukan nampak macam satu kumpulan kecil orang beragama yang anda tahu nak papan tanda ikut agama mereka. Tidak. Anda nampak sesuatu yang disengajakan. Anda sedang melihat bagaimana rupanya apabila sebuah bandar di AS menjadi sebuah bandar Islamis. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada anda semua, Id Mubarak, Id Al-Adha Mubarak kepada semua umat Islam. Anda perlu ingat konteksnya. Konteks sentiasa penting, betul? Jika anda melihat setiap peristiwa sebagai satu peristiwa tunggal, seorang dalam majlis itu adalah seorang Islamis, atau satu sambutan Id, atau satu, Anda tahu, itu tidak mengapa, kerana perkara itu memang berlaku. Tetapi apakah isunya? Apabila isunya ialah, bukan apakah isunya. Isunya ialah apabila terdapat beberapa peristiwa dan semuanya berlaku di lokasi yang sama, itu adalah satu perkembangan yang sangat signifikan. Ranmah ingin mengucapkan selamat bercuti kepada semua Ibn Bird, selamat Hari Raya dan semuanya. Semoga anda semua sentiasa sejahtera. Saya hanya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Dan sudah tentu di Hem Tremek, kami bercakap dalam pelbagai bahasa. Kami mahu sampai kepada semua orang. Assalamualaikum, saya harap semua orang menikmati masa mereka. Assalamualaikum, saya ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua. Id Mubarak. Assalamualaikum, salam Id dari Jabatan Polis Haintin. Sarjan Jogai Hamtra Mubarak, saya ingin mengucapkan selamat bercuti yang bahagia dan selamat kepada semua orang. Assalamualaikum. Id Mubarak ara kusunduril muslimin wa ara sukar mendi hamchami. Saya memang tak faham dengan orang-orang macam ni kan, yang sangat-sangat pro Amerika. Mereka kata mereka okey dengan semua ni. Patutkah kita beritahu mereka? Patutkah kita beritahu mereka apa yang sedang berlaku? Maksud saya, mereka sebenarnya boleh je tahu sendiri kalau mereka tengok betul-betul. Malah ahli rondaan warga pun beragama Islam. Pengambil alihan budaya sudah lengkap. Mereka mengadakan festival Aidilfitri yang kelihatan seperti karnival besar dengan permainan dan tarikan. Lampu Ramadan digantung di seluruh bandar. Saya Habib Al-Jaufi, pegawai media untuk komuniti Yaman dan Arab di sini. Terima kasih atas segala yang telah dia lakukan. Dia adalah penyanyi ta'arif. Terima kasih. Lampu sebenarnya padam untuk Itu memang gila. Mereka meraihkan revolusi Yaman dengan pengisytiharan rasmi daripada Majlis Bandaraya.
Untuk segala yang telah dilakukan, ucapkan terima kasih kepadanya. Siapa tahu bahawa lagu kebangsaan Yaman boleh jadi begitu menyeronokkan dan menghiburkan? Ahli Majlis Khalil Rifai dengan bangganya menamakan semula sebahagian Jalan Holbrook kepada Jalan Palestin. Awak tahu, kita semua dah terbiasa mereka bercakap tentang Palestin sepanjang masa sampai kita tak sedar betapa pelik dan menyeramkannya perkara itu. Macam ada sesuatu yang sangat menyeramkan tentangnya. Macam jangan terlalu taksub. Dengan konflik yang sebenarnya tiada kena-mengena pun dengan awak. Ia sangat menjengkelkan. Awak faham tak? Kita akan pergi dengan darah minyak ke Palestin. Awak tak berkorban Newton untuk Palestin. Awak tinggal di Amerika dan sedang menikmati hidup sambil mengajak dunia memeluk Islam. Awak tak menderita apa-apa, bukan dengan jiwa awak dan bukan dengan darah awak bodoh. Ini macam menunjuk-nunjuk kebaikan untuk Islam. Kita berkorban jiwa dan darah kita, sementara mereka pergi ke Walmart. Kita akan pergi dengan darah minyak ke Palestin. Ini bukan Amerika lagi. Ia adalah penaklukan Islam sepenuhnya di tanah Amerika. Dearborn dikenali sebagai ibu kota Arab Amerika, tetapi Hamtramck mungkin adalah ibu kota Arab yang sebenar. Setiap seorang pegawai yang dipilih di Hamtramck adalah Muslim. Mereka telah mengasingkan diri sepenuhnya dalam semua aspek, termasuk dari segi ekonomi. Kedai-kedai mengiklankan secara eksklusif dalam bahasa Arab. Perniagaan memenuhi keperluan komuniti Muslim. Salam sejahtera, rahmat dan berkat Allah kepada pelanggan kami yang dihormati dari Azal Al-Yaman Hamtramck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelanggan kami. Yang dihormati, dari Azhar Al-Yaman Hamtramck, potongan harga sehingga 50. Video ini mungkin dapat menjimatkan wang dan masa anda sesuai untuk sambutan Aidilfitri. HAMX. Yang mulia, dengan sukacitanya, kedai AIJIMAKS. Hey, ini sudah tentu ini murah. JMX Al-Arabia. Dan bandar yang paling pelbagai. Setiap seorang yang berkuasa adalah Muslim. Hampir setiap calon yang bertanding adalah Muslim. Perniagaan, sekolah-sekolah. Hamtramck, kami menyediakan semua perkhidmatan perubatan terutamanya untuk wanita. نوفر كل خدمات الطبية خاصة للنساء. Saya betul-betul akan fikir kalau saya menonton ini, seolah-olah saya sedang menonton iklan dari Lubnan kan, bukan Michigan. Macam dia betul-betul akan fikir ini seperti, entahlah, Afghanistan, bandar paling berbilang kaum di negeri Michigan. Bekas Datuk Bandar Gleg berdiri di Majlis Perasmian dan mengisytiharkan Hamtramck ialah bandar paling berbilang kaum. Berbilang kaum. Setiap seorang yang berkuasa adalah Muslim. Inilah perkara yang mereka lakukan, kawan-kawan. Kami sangat berbilang kaum. Lihatlah kami. Kami di sini hanya untuk menakluki bandar Anda dengan kepelbagaian kami. Mereka telah mengetahui perkataan yang boleh buat orang Amerika cakap macam, ya, saya suka itu. Itu sangat indah. Itu sangat menakjubkan. Yah, dan macam begitu pelbagai sehingga anda tidak akan faham bahasa di kedai tempat anda cuba membeli buah, kawan-kawan saya. Apa-apapun, jika Anda tertanya-tanya bagaimana rupanya dan bagaimana bandar Anda boleh, jadi tidak lama lagi jika Anda tidak lakukan sesuatu mengenainya, itulah dia, Hamtramck. Bandar paling menakjubkan dan pelbagai di Michigan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap perkara ini.